Salam, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Najib makin hampir bebas. Wow, ini hebat. Inilah ulasan yang paling kita tunggu-tunggu. Mahkamah benar titah agung didedah. Adakah persoalan ini akan membawa kepada pembebasan Najib dalam beberapa waktu terdekat ini? Ikuti terus ulasan ini, pasti ada banyak isu, banyak maklumat, dan banyak perkara yang tak pernah Anda dengar. Saya akan kupas satu persatu untuk Anda semua. Ini bukan kabar angin lagi. Mahkamah kini buka laluan untuk Najib Razak. Hari ini, satu keputusan besar telah pun diumumkan dan dibuat. Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Najib untuk hadir prosiding berkaitan titah tambahan yang di Pertuan Agong. Apa yang rakyat tahu? Apa yang rakyat perlu tahu? Najib bukan minta bebas sewenang-wenangnya. Beliau hanya mahu sesuatu yang ramai tak tahu, titah tambahan daripada Seri Paduka Baginda semasa proses pengampunan. Najib mendakwa ada arahan atau kenyataan tambahan dalam dokumen titah itu yang belum diumumkan kepada rakyat. Apa sebenarnya isinya? Wow, ini betul-betul saya pun tertanya-tanya. Apa sebenarnya isi tambahan yang ada dalam dokumen titah itu yang tidak pernah kita tahu? Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dengan Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Ini adalah TF atau transfer factor, bukan ubat, tetapi terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Transfer factor ini juga, terapi imun ini juga mendidik imun badan kita menjadi bijaksana sehingga ianya kuat daripada dalam melawan penyakit kita, menyembuhkan kita daripada penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita. Produk ini bukan produk biasa-biasa. Produk ini adalah produk saintifik, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan mendapat sijil halal dan lulus KKM. Siapa yang ingin mendapatkan produk ini, sila berhubung dengan nombor telepon yang tertera dalam video ini. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi tanda tanya pada malam ini, kalau ini benar, ini boleh jadi game changer. Sabitan Najib mungkin boleh dikaji semula. Hukuman penjara boleh ditafsir semula. Atau lebih dahsyat, Najib boleh bebas lebih awal daripada jangkaan. Persoalan besar sekarang, apa sebenarnya terkandung dalam titah agung yang disembunyikan? Kenapa Najib begitu yakin mahu didedahkan dokumen itu di mahkamah? Dan kenapa kerajaannya nampaknya macam resah? Najib tersenyum keluar dari mahkamah. Rakyat mula tertanya, adakah ini langkah pertama ke arah pembebasan atau kebebasan penuh Najib Razak? Bosku bukan saja hidup, tapi makin hampir keluar dari jeraji besi dengan kehormatan. Sekarang Malaysia sedang perhati. Musuh politik makin gelisah. Najib pula mungkin kembali. Adakah dengan ini, dengan pengumuman daripada mahkamah sebentar tadi yang membenarkan Najib hadir dalam prosiding rayuan titah addendum ini, menjadi satu titik tolak kepada game changer terhadap Najib? Dan persoalan besar sekarang juga berulang. Apa sebenarnya yang terkandung dalam titah agung yang cuba disembunyikan itu? Kenapa Najib begitu yakin mahu dedahkan dokumen itu di mahkamah? Dan kenapa pula seakan-akan kerajaan nampaknya macam resah soal netizen? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita dikejutkan dengan keputusan mahkamah hari ini berkait dengan Najib. Adakah ini satu permulaan kebangkitan Najib dan kemenangan untuk Najib? Wow, Najib menang satu lagi, pusingan. Mahkamah membenarkan rayuan berkaitan titah diraja. Adakah ini permulaan kebangkitan Najib Razak?
Mahkamah Rayuan hari ini mengizinkan Datuk Seri Najib Razak untuk menghadiri prosiding rayuan berhubung isu titah tambahan yang di Pertuan Agong berkaitan pengampunan beliau. Persoalannya, apa sebenarnya yang Najib cuba buktikan? Dan kenapa keputusan ini menjadi tamparan buat musuh politik Najib? Titah agung hanya formaliti atau sesuatu disembunyikan? Ini menjadi persoalan besar. Najib berhujah bahwa titah pengampunan sebenar belum didedahkan sepenuhnya kepada rakyat. Ada tambahan dalam dokumen titah yang beliau dakwa mempunyai kesan besar terhadap sabitan dan hukuman ke atas dirinya. Soalan besar mula timbul. Apakah kandungan titah tambahan itu? Sebelum kita teruskan jawapan kepada persoalan-persoalan yang hebat itu, ini transovector, ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga sukar untuk sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Tapi dengan peningkatan daya imun badan yang kuat dan imun badan dididik menjadi bijaksana supaya tidak menyerang badan kita, kita boleh sembuh daripada pelbagai jenis penyakit dan paling penting kita dapat mencegah tubuh kita daripada mendapat pelbagai jenis penyakit atau masalah kesihatan. Cepat dapatkan produk ini kerana produk ini ataupun transovector ini adalah produk yang halal, lulus KKM dan diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia. Produk ini bukan ubat, tetapi inilah penemuan saintifik yang paling mengejutkan pada abad ini. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Anda akan mendapat khidmat rundingan untuk mendapatkan produk yang sesuai untuk masalah kesihatan anda. Jadi cepat hubungi nombor yang tertera. Baiklah, kita akan teruskan kepada jawapan persoalan-persoalan besar itu tadi sebentar tadi. Apakah kandungan sebenar titah tambahan itu? Adakah ia bermaksud hukuman Najib sepatutnya sudah dibatalkan atau dikurangkan lebih awal? Dan kenapa perkara ini seperti mahu disembunyikan? Game changer untuk Najib. Dengan mahkamah membenarkan rayuan ini diteruskan, ramai mula melihat ini sebagai lampu hijau atau untuk strategi besar Najib. Bukan hanya soal pengampunan, tapi mungkin juga menggugurkan sabitan, membuka ruang semakan semula hukuman, atau pulang semula ke arena politik. Isu undang-undang atau ianya satu isyarat politik. Bagi penyokong Najib, ini adalah simbol bahawa keadilan mungkin memihak semula kepada bosku. Namun, bagi setur politik Najib, ia adalah amaran awal bahawa Najib belum kalah. Dan jika keputusan berpihak kepadanya nanti, peta kuasa politik negara boleh berubah sepenuhnya. Sebagai kesimpulannya, Najib belum bebas tapi dia sudah mula membuka pintu keluar daripada penjara dengan satu demi satu keputusan mahkamah. Adakah ini permulaan kepada satu kebangkitan baru Najib? Adakah titah tambahan itu kunci rahsia pembebasan Najib? Dan yang paling penting, apakah Malaysia bersedia menerima kemunculan semula Najib Razak? Apa pula pendapat anda semua? Adakah Najib akan buat comeback? Ada orang kata, comeback is real. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling mengejutkan kita hari ini apabila polis digesa menyiasat dakwaan Yusuf Rauda ejen Mossad. Wow, ini pasti menjadi buah mulut hangat dalam politik Malaysia. Manakan tidak saudara-saudara sekalian?
Yusuf Raude diketahui mempunyai kaitan kes dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Baru-baru ini beliau telah pun dilepaskan daripada mahkamah. Namun demikian, polis ataupun AGC telah pun membuat rayuan untuk perkara tersebut. Polis hari ini digesa menyiasat dakwaan yang mengatakan Muhammad Yusuf Raude kemungkinan merupakan proksi atau ejen untuk agensi perisikan Israel Mossad. Beberapa NGO membuat gesaan itu susulan kenyataan bekas pembantu penyelidik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu pada tahun 2017 yang menyokong kewujudan Israel serta penolakannya terhadap tuntutan negara Arab ke atas Baitul Muqaddis. Malaysia Gazette melaporkan dakwaan kumpulan itu bahawa kenyataan Yusuf masih boleh diakses di portal berita antarabangsa Israel berkenan. Saudara, sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan dan imun badan kita dididik menjadi bijaksana, badan kita akan melawan penyakit dengan kuat. Imun badan dalam badan kita akan melawan penyakit dengan kuat dan bijaksana sehingga kita boleh jadi sembuh. Itu sebabnya produk ini diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia, mendapat pengiktirafan KKM dan sijil halal. Produk ini bukan obat, tetapi ia adalah penemuan luar biasa sepanjang zaman dan membawa kebaikan kepada ramai orang. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara-saudara, Ahli Sekretariat Nadi Gemilang Amal Zul Helmi Zainul dilaporkan berkata, perkara itu menimbulkan kebimbangan serius tentang kemungkinan campur tangan asing. Kami hadir untuk membuat laporan polis dan mendesak siasatan terhadap Yusuf Raude, katanya lagi. Adakah beliau sebenarnya ejen Mossad yang menyusup masuk ke dalam masyarakat Malaysia dengan membawa agenda asing, katanya. Negara itu, Israel, tidak pernah kita iktiraf, malah ditolak keras oleh majoriti rakyat Malaysia atas jenayah kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestin, katanya, dipetik sebagai berkata di luar Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi hari ini. Zulhilmi memberi amaran bahawa kenyataan itu bukan sahaja bersifat provokatif, malah mencadangkan kewujudan rangkaian tempatan yang bersimpati kepada rejim Zionis. Lebih mengejutkan apabila masih ada pemimpin politik dan peguam tempatan yang tampil membela beliau, katanya. Situasi ini seolah-olah kenyataan tersebut tidak menjadi satu masalah besar, tambahnya lagi. Laporan mereka dibuat 6 hari selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan Yusuf daripada tuduhan mengedar dadah dan memiliki 2 pistol palsu. Jabatan Peguam Negara yang sejak itu memfailkan rayuan terhadap pembebasan itu, sebelum ini menggesa orang ramai berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan fitnah di tengah-tengah desakan supaya Yusuf menyaman polis dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Malaysia Gazette, turut hadir Peguam Asyed Ali Sethi Alivi yang menasihatkan Yusuf supaya tidak membenarkan dirinya digunakan oleh kepentingan asing. Kalau benar apa yang anda perjuangkan berdiri atas kaki sendiri, jangan jadi alat sesiapa, apatah lagi kepada negara yang menindas dan membunuh rakyat Palestin. Itu sahaja nasihat saya, katanya. 6 wakil daripada NGO berbeza hadir untuk membuat laporan polis. Sekiranya benar Yusuf Raude bertindak sebagai ejen atau proksi Israel, kita tidak boleh berdiam diri. PDRM perlu bertindak segera, kata mereka. Kumpulan itu menegaskan bahawa laporan itu bertujuan untuk bukan bertujuan. Kumpulan itu menegaskan bahawa laporan itu bukan bertujuan untuk memfitnah Yusuf, tetapi difailkan bagi mempertahankan kedaulatan negara dan selaras dengan sentimen rakyat Malaysia yang terus bersama Palestin. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang mengejutkan kita ialah selama ini orang tanya saya, apa yang akan jadi dengan Rafizi Ramli? Adakah beliau akan terus diam atau beliau akan membuat sesuatu perkara yang lebih besar, yaitu membentuk parti baru? Benarkah jangkaan dan ramalan bahwa Rafizi, Khairi, dan Nick Nazmi akan bergabung membentuk parti yang baru? Kalau ini benar, ini adalah satu berita yang mungkin baik bagi ramai orang, tapi mungkin juga satu tamparan padu maut kepada orang yang lain. Seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, mencadangkan agar bekas pemimpin UMNO seperti Khairi Jamaluddin, ahli Parlimen PKR Rafizi Ramli, dan beberapa yang lain membentuk sebuah parti politik baru. Kata mereka, bagus juga jika Rafizi, Khairi Jamaluddin KJ, Nick Nazmi, Nick Ahmad, Sahril Hamdan, Akmal Nasir, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, Wan Saiful Wanjan, dan Larry Sheng bergabung dalam satu parti baru. Wow, nama-nama besar ini semuanya boleh kata generasi muda. Adakah dengan bergabungnya generasi muda kepimpinan yang bertenaga ini akan membentuk satu parti yang boleh mengancam, menimbulkan, dan boleh membuat gelombang baru dalam dunia politik Malaysia? Adakah ini jajaran baru yang dimaksudkan oleh para penganalisis politik? Sebelum itu, saudara-saudara, saya nak perkenalkan kepada Anda semua. Ini Transfactor for Life. Ini bukan obat. Ini ialah molekul imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara ringkasnya, kita mudah kena penyakit, dan kita sukar untuk sembuh karena imun badan kita yang lemah dan menjadi bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan kita yang kuat, dan dengan imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kita akan melawan penyakit itu daripada dalam dan kita boleh sembuh. Ingat, ini bukan obat. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh semua dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu sampai sudah melarat, barulah kita bertindak. Mungkin ini masanya untuk Anda beralih kepada kesehatan yang lebih baik. Baiklah saudara-saudara sekalian, menurut laporan ini, dalam bola sepak, apabila pemain bintang bergabung, pasukan itu biasanya menjadi terlalu kuat dan juara banyak tahun, kata Puad Zarkasi dalam satu hantaran Facebook hari ini. Secara otomatik, parti ini sudah ada 7 hingga 10 ahli parlimen. Satu bargaining power cukup kuat di ketika tidak ada single party yang boleh memerintah di Malaysia, katanya lagi. Pada 28 Mei lalu, Rafizi dan Nick Nazmi meletak jawatan sebagai menteri selepas tewas pada pemilihan PKR bagi jawatan timbalan presiden dan naib presiden. Walaupun meletak jawatan dalam kabinet, kedua-dua mereka masih kekal sebagai ahli PKR. Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, masih ahli Parti Muda. Di sebalik meletak jawatan sebagai presiden parti itu selepas disabitkan kesalahan pecah amanah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Seng, ahli Parlimen Julau, pula kini memegang jawatan sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Namun Puad tertanya-tanya, bagaimana mereka boleh bekerjasama dalam satu parti, memandangkan latar belakang mereka yang agak menonjol dan berbeza. Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman jawatan tinggi dalam parti asal, dan sifat suka berbeza idea dalam parti, maka apakah mereka ini serasi untuk bergabung, katanya. Dia juga mengatakan selamat mencuba untuk memeriahkan demokrasi di Malaysia, kata Puad yang juga adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen menyatakan Limebird 1866 kata dia tidak setuju dengan perkara itu. Blue Lion pula 3547 mengatakan all okay except
Wan Saiful. Wah, dia kata semua boleh bergabung kecuali Wan Saiful saja jangan terima katanya lagi. Saudara, bagaimana pula pendapat Anda tentang idea penggabungan pemimpin-pemimpin yang terpinggir ini? Yaitu Rafizi Ramli, Khairi Jamaluddin, Nick Nazmi, dan beberapa orang yang lain seperti Sahrir Hamdan, Akmal Nasir, Said Sadiq Said Abdul Rahman, Wan Saiful Wanjan, dan Riseng. Sudah tentu kalau mereka bergabung, mereka pasti sudah mempunyai 10 kerusiah parlimen, kata Puad Zarkasi. Tapi ada juga kebenaran dan logiknya apa yang Puad katakan ini. Saya jangka kalau betul-betul mereka ini bergabung dan membentuk parti yang baru, mereka akan menjadi ancaman yang baru kepada parti-parti tua, parti-parti lama yang ada di Malaysia sekarang. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.